Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam Vlog Juga Blog edisi Kebun Lokal. Okey, untuk hari ini kita nak alihkan, kalau korang tengok kat sebelah ni, kita nak alihkan tanaman kacang panjang ni. Ni dah habis musim dia dah. Dia dah mula mengering. Dan tempat yang ni kita nak gantikan juga dengan anak benih kacang panjang juga. Yang ni lah. Allahu Akbar. Okey, yang ni. Nampak tak? Ini yang ini kita nak alihkan juga. Sebab dia dah sesuai untuk kita alihkan. Sesuai untuk kita alihkan lah. Okay, jadi sebelum tu kita kena bersihkan dulu. Area ni bersihkan dulu. Dan nanti yang kering-kering ni nanti kita akan jadikan sungkupan untuk anak pokok kacang panjang ni. Okey, untuk pengetahuan semua, kacang panjang ni benihnya asalnya daripada benih-benih yang ni. Saya tak beli pembenih baru lah. Okey. Jadi kita lepas ni kita tak tahu. Kita tengok macam mana. Sebab yang ni benih ada campur-campur. Yang ni ada benih yang saya beli, ada benih yang pada tanaman yang lepas-lepas. Okay. Ni saya ambil air ni, yang kalau anda nampak ni, ini adalah air daripada saya punya kolam tadahan. Apa kita buat sebelum kita nak bersihkan area yang ni. Jadi sekejap ya. Nampak mungkin. Okey. Sebelum kita nak bersihkan area yang ni dia punya trellis ni, jadi kita nak basahkan dulu. Sebab nanti kalau kita sempat kita alihkan ini, kita alihkan lah. Okey, bersihkan. Yang ni kita airkan dulu ataupun basahkan dulu tapak ataupun benih yang ni lah. Mesti kita tak nak masa dia, masanya kalau saya rasa kan, masa sepanjang kita nak alihkan pokok, dia akan memerlukan kelembapan yang tinggi. Jadi kita tak nak anak benih ataupun anak pokok tu dia macam terkejut dengan suhu yang berubah lah. Okey, kita alihkan dulu kat tepi, baru kita bersihkan dengan ni lah. Kita bersihkan dengan trellis ni. Okey. Alright guys, kita dah bersihkan trellis ataupun pancang ni. Kalau tengok ni ada lesa sikit kan dia punya ni. Jadi sebenarnya akar dia masih ada di bawah-bawah ni. Akar di bawah-bawah ni maksudnya kalau pokok lama tu dia masih berakar lagi lah. Kita memang nak bersihkan daun-daun atas, tapi dia ada lagi akar bawah ni. Jadi kita kena bersihkan, kita alihkan dulu ke tempat yang lain lah. Ini pokok-pokok tadi. Okey. Ini yang lepas, kaedah yang lepas saya gunakan. Kaedah yang lepas ni saya gunakan macam ni lah. Nampak tak? Okey, yang mana ini adalah sabuk kelapa dan kemudian baru saya letak anak pokok tu dalam ni. Jadi saya akan buat kaedah yang lebih kurang untuk penanaman yang kali batch ke berapa, dah tak ingat dah. Okey, penanaman kali ni insya-Allah saya akan buat yang lebih kurang sama macam mana yang lepas-lepas. Okey. Okey, korang, ini adalah di bahagian sungkup saya kawasan. Sungkup ni tebal ni sebenarnya. Okey, macam mana yang saya kata tadi, sekejap saya kerat-kerat dulu ni. Banyak berseliat-seliat ni, bila dah membesar dia berseliat sikit. Okey. Okey, sekarang ni ini macam akar dia. Kita dapat keluar akar dia. Okey, ni alih lagi. Saya alihkan. Kemudian ni pun kita kena alihkan. Nampak tak? Suara dengar ya. Okey, kita buang lagi akar dekat sini. Akar ni kita kena clearkan ni. Kalau tak dia akan mengganggu pertumbuhan anak pokok yang baru lah. Okey, alihkan. Ini bersama kita alihkan. Apa yang akan saya buat adalah kita korek sikit tanah ni. Boleh kita masukkan anak pokok anak pokok. Okey. Nampak ke tanah ni? Tak nampak? Saya dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Ini saya gali sikit lah. Tak ada dalam sangat. Lepas tu yang lepas-lepas ni, sabut kelapa yang lepas ni saya letak je macam ni. Dan ni sikit. Okay. Tanah bawah ni kalau ikutkan dia padat jugalah. Dia buat ni tanah asal. Tanah asal kawasan sekitar kebun saya ni lah. Okay. Tapi yang pandang sambil-sambil tu. Ni mycorrhiza. Nampak tak? Ini penting ni. Penting untuk pertumbuhan pokok. Dia membantu pokok kita. Okay, saya keluarkan salah satu anak pokok yang nampak macam sihat sikit. Saya keluarkan dia. Sekejap ya. Mana yang cantik-cantik ni. Okey. Okey ni. Alhamdulillah dia ni. Ni. Alright, saya masukkan. Ni benda basic alihkan pokok. Okey, waktu nak alihkan pokok yang sesuai adalah waktu matahari tengah turun ataupun di awal waktu pagi sebelum matahari naik. Sebab kita nak minimiskan pokok daripada kehilangan air yang banyak sangat. Semasa transmisi ni kelembapan memainkan peranan yang amat penting lah. Melainkan masa itulah antara waktu yang sesuai lah, yang selalu saya buat dan selalu orang suggest untuk saya buat adalah dua waktu tu, di awal pagi dan juga di lewat petang. Okay, jadi ini botol yang ni kita jangan buang, plastik ni dia takkan reput. Jadi ada kita masukkan daripada sini kan, atas ni masukkan. Okay, ni untuk nak memegang anak pokok supaya dia tak ke mana-mana orang cakap. Dia tak patah ke apa kan. Jadi sabut kelapa yang masih ada ni jangan buang juga, kita boleh guna, baik untuk penyerapan nutrien. Masukkan lagi. Okey. Alright. Lagi sekali. Okey. Kalau nak tambah bagi penuh pun boleh pakai sabut kelapa. Nak pakai benda lain boleh, tak masalah. Ini apa yang saya buat lah. Okey. Jadi bila kita dah plant satu pokok ni macam ni, anak pokok macam ni, apa yang kita kena buat, kita kena airkan je ataupun kita kena siram air. Kejap saya ambil air untuk disiram. Okey, memandangkan sekarang ni ada 2-3 hari, iaitu dalam minggu ni hujanan. Jadi kita nak make sure yang dia betul-betul mendapat air yang banyak. Siramlah banyak sikit. Dan tanah yang baik adalah tanah yang bila kita siram, dia turun je. Itu tanah yang baik lah. Dia longgar lah. Okay, kita tutup dengan balik dengan sungkup kita. Rapat balik sungkup. Sebab kita akan ada masalah kalau kita tak sungkupkan ni. Sebab esok pagi confirm punya. Confirm esok pagi, satu hari confirm pokok ni akan terdedah dengan cahaya matahari yang cukup terik. Tadi je dah cukup panas lah bagi saya. Kalau pokok terbiar macam ni, pokok tak boleh bergerak. Kalau kita ni boleh bergerak ke tempat redup ke apa kan. Macam pokok tak boleh bergerak. Jadi cara yang terbaik adalah sungkup. Jangan lupa sungkup korang punya kebun. Kalau rasa sesuai dengan apa yang korang rasa nak buat lah. Ni cara kaedah yang saya rasa yang saya praktikkan dan alhamdulillah dia membantu saya. Okay, saya siapkan semuanya nanti dan saya akan share balik video dengan korang ya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, yang ni anak pokok yang telah saya alihkan. Ini anak pokoknya. Lepas tu yang ni bawahnya saya letak dengan pas campuran tanah hitam dan juga sedikit tanah hitam ni saya dah sembur dengan EM. Kemudian saya sempat buat 4 je lah hari ni, buat anak pokok saja sebab saya tengok anak pokok saya ni banyak sebenarnya. Cuma tempat tu tidak sesuai lah. Tempat tu bukan tak sesuai, tak cukup untuk menampung anak pokok yang banyak ni. Okey, jadi saya akan siapkan belah sana. Belah sana tu saya siapkan, sebab saya kalau ikutkan yang lepas, satu panjang pancang ni dia dalam 4 meter kalau tak silap. Saya jauhkan. Okey, panjang ni antara sini ke sini dalam 4 meter. Jadi yang sesuai saya dapati untuk kita tanam anak pokok ni adalah 1, 2, ni 2
2, 3 dan 4. Okey, itu saya rasa sesuai lah. Dan masa sebelum ni memang ni yang lepas yang kering tu, memang masa tanam tu memang merimbun sangat lah. Jadi kalau terlampau banyak nanti dia bersaing sama si lah, tak syok pula kan. Okey. Right, nanti saya akan letakkan sukupan, saya akan letakkan air sekali lah. Okay, sambil tu kita air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikhtiarkan je saja, yang lain kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hidup atau tidak, itu terpulang. Ada rezeki, hidup. Tak ada orang mempunyai kaedah yang lebih baik daripada saya. Saya tak kata kaedah yang terbaik, tapi kalau nak buat secara praktikal kena buat lah. Selalu kita bincang berkenaan dengan teori saja kan. Okey. Okey tuan-tuan dan puan, itulah sedikit lebih kurang berkenaan pengkongsian saya petang ni. Ringkas-ringkas saja. Jadi saya harap nanti dia akan merimbun seperti mana tanaman yang sebelum ni, insya-Allah. Saya akan cuba siapkan sebelum maghrib ni, dah maghrib dah. Saya rasa setakat itu saja pengkongsian untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada hadiah ataupun ada masa, saya kongsikan lagi. Dari segi teori dan praktikal, saya cuba praktikanlah. Apa yang saya tahu, saya kongsi. Apa yang kurang tu, minta maaf. Kadang kita ada banyak yang kita terlepas pandang, ada banyak yang saya tak tahu. Berikan komen korang, berikan pandangan korang kat bawah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal, pekebun kecil berjiwa besar. Assalamualaikum.